Okay, selamat pagi murid-murid sekalian. Pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk buku tunai runcit. Jadi sebagai rujukan, pelajar-pelajar boleh lihat kepada buku teks masing-masing di bawah tajuk 4.5 iaitu buku tunai runcit. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat kepada buku tunai runcit, dia punya kegunaan adalah masih sama, iaitu untuk kita merekodkan urus niaga yang kita lakukan secara tunai. Okey, so kalau kita tengok dia ada perbezaan di antara buku tunai dengan buku tunai runcit. Perbezaan yang utama ialah buku tunai kita gunakan untuk semua rekod penerimaan dan pembayaran yang kita lakukan secara tunai dan menggunakan cek. Dia sama juga buku tunai runcit ini kita gunakan untuk pembayaran yang kita gunakan secara tunai, tetapi dia hanya untuk amount yang kecil. Jadi kalau kamu tengok di sini ialah kegunaan buku tunai runcit adalah untuk pembayaran amount yang kerap berlaku dalam perniagaan seperti bayaran minuman tetamu dan upah cuci pejabat. So, apa yang kita lakukan kerap kali dengan amount yang kecil, kita akan rekodkan dalam buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit ini juga dianggap sebagai buku catatan pertama sebab selepas kita sediakan buku tunai runcit, kita akan postkan ke ledger, iaitu kita akan lihat dalam modul yang 5 nanti. Okey, jadi sekarang kita lihat kepada tujuan penggunaan buku tunai runcit ialah mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount yang kecil dalam buku tunai. Seperti yang saya katakan tadi, buku tunai dengan buku tunai runcit, peranannya adalah sama, iaitu untuk merekodkan urus niaga tunai. Namun, perbezaannya ialah buku tunai runcit kita gunakan untuk amount yang kecil dan yang kerap berlaku. Jadi tujuan yang kedua ialah mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan yang amountnya kecil. Kalau kamu tengok buku tunai kita boleh gunakan cek, tetapi dalam buku tunai runcit kita hanya gunakan pembayaran secara tunai, iaitu cash sahaja. Okey, untuk buku tunai runcit ini kebiasaannya perniagaan yang besar, dia akan ada seorang kerani yang khusus untuk mengawal aliran untuk buku tunai runcit ini. Okey, so sekarang kita tengok kepada sistem panjar. Okey, apa yang dikatakan sebagai sistem panjar ialah dia adalah satu proses untuk menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Maksudnya, pada awal setiap bulan, kerani yang ditugaskan atau juruwang yang ditugaskan akan menerima amount yang sama. Contohnya, sebuah perniagaan dia telah tetapkan tunai. Tunai runcit yang akan dibelanjakan untuk satu bulan ialah RM200. Maksudnya pada awal setiap bulan, juruwang itu akan menerima RM200. Tetapi sekiranya dia ada baki daripada bulan lepas, contohnya 200 diperuntukkan, tetapi juruwang itu masih mempunyai baki sebanyak RM20 daripada bulan yang lepas, maka pada bulan itu akan diperuntukkan RM180. Ini sebagai contoh lah. Itu yang dikatakan sebagai recoupment. Recoupment ni maksudnya wang yang akan dibelanjakan untuk bulan tersebut. Kalau ada baki itu akan dibawa ke bulan berikutnya dan akan ditampung dengan sejumlah yang kita telah tetapkan. Okey, so sekarang kita lihat kepada format buku tunai runcit. Okey, so yang pertama sekali dia akan ada tarikh. Yang kedua ialah butir, iaitu nama akaun yang terlibat. Yang ketiga ialah folio. Yang keempat ialah nombor voucher. Yang kelima penerimaan, iaitu apa yang kita terima. Contohnya juruwang itu menerima wang daripada accountant, so dia akan masukkan dia akan rekodkan di bawah penerimaan, pembayaran setiap perbelanjaan yang kita lakukan. Dan kalau kamu lihat kepada ruangan yang ketujuh, kita ada analisis bayaran, iaitu bayaran-bayaran yang kerap kita lakukan, kita akan tambah lajur yang berasingan. Contohnya di sini dia akan ada pos, tambang, alat tulis, belanja am dan pelbagai. Yang tak termasuk dalam 4 kategori tersebut akan direkodkan di bawah kategori pelbagai.
Okey. Sekarang kita lihat kepada contoh bagaimana kita nak sediakan buku tunai runcit. Cuba lihat kepada contoh 18. Okey, kedai buku Maisarah menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panjar bermula 1 April 2016. Ketua juruwang hanya akan memberikan wang peruntukan sebulan sekali, iaitu pada awal bulan. Berikut ialah penerimaan dan penggunaan wang dalam bulan April 2016. Okey, kita tengok dulu. April 1 hari bulan menerima cek daripada ketua juruwang untuk memulakan buku tunai runcit. Jadi dia terima 600 dulu. Kita tengok di sini 600 ini kita akan rekodkan di sini. April 1 hari bulan, bank folio ni iaitu buku tunai halaman 1, kita ambil daripada buku tunai halaman 1, penerimaan RM600. Okey. Yang kedua, 3 hari bulan, nombor voucher V01, alat tulis dan kertas iaitu sebanyak 90. So ini adalah pembayaran. Kita tahu maksudnya kita membeli alat tulis dan kertas. So kita akan rekodkan di sini 3 hari bulan. Ini adalah nama akaun dia, alat tulis dan kertas. Nombor voucher V01, pembayaran 90 dan kita kreditkan pembayaran 90. Kita akan rekod di bawah alat tulis. Okey, seterusnya 5 hari bulan, bayar belanja membaiki pintu pejabat 60. Kita tahu ini adalah pembayaran. Jadi di sini 5 hari bulan, baiki pintu, nombor voucher V02, pembayaran 60 dan ini kita rekodkan di bawah kategori belanja pejabat. Okey, seterusnya 7 hari bulan, V03, baiki paip pejabat 40. So, 7 hari bulan, baiki paip, V03 nombor voucher, pembayaran 40. Itu kita akan rekodkan di bawah belanja pejabat. Okey, seterusnya 9 hari bulan, V04, pos laju RM50. 9 hari bulan, pos laju V04, pembayaran 50 dan kita rekodkan di bawah belanja pos. Okey, 13 hari bulan, pinjaman Azhar 120. Maksudnya ni ialah kita bagi pinjaman kepada Azhar. Mungkin pekerja kita dia minta sedikit duit, jadi kita pinjamkan dulu. Pinjaman Azhar V05. Okey. So di sini adalah kredit 120. Dan ini kalau kita tengok tak termasuk dalam mana-mana kategori ni. Jadi kita rekodkan di bawah pelbagai. Okey, 26 hari bulan, V06, surat berdaftar, amount dia 30. So kamu boleh tengok di sini 26 hari bulan, surat berdaftar V06, 30. Surat berdaftar ni kita rekod di bawah kategori pos. 29 hari bulan, upah mencuci V02, nombor voucher dia. Okey, jumlahnya 70, pembayaran dan belanja pejabat. Jadi setelah kita rekod dalam buku tunai runcit. Langkah pertama ialah kita kena jumlahkan. Iaitu di sini jumlahnya 600. Okey, jumlah keseluruhan pembayaran ialah 460. Jumlah keseluruhan alat tulis ialah 90. Okey, pos jumlah dia 80. Belanja pejabat 170. Pelbagai jumlahnya 120. Yang ini kemudian kita akan pindahkan ke akaun alat tulis. Sebab tu kita letakkan di sini LA1, Ledger AM1, Ledger AM2, Ledger AM3. Ini untuk kemudian lah nanti kita nak pindahkan ke akaun ledger. Okey, sekarang kita tengok daripada RM600 kita telah belanjakan 460. Maksudnya kita ada lagi baki 31, baki HB kita ada lagi 140. Okey, so kita jumlahkan sekali lagi 600 dengan 600. Baki 140 ini kita bawa ke sini sebagai baki BB pada bulan berikutnya. Iaitu Mei 1 hari bulan, baki BB 140. Jadi, pada bulan berikutnya kita akan terima 460 lagi.
Sebab kita kena ikut kepada sistem panjar di sini. Okey, apa yang dikatakan dalam sistem panjar ialah macam ni keadaan dia. Kita ada lagi baki 140. Kita punya peruntukan ialah 600. Jadi kita hanya akan terima 460 sahaja. Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan buku tunai runcit. Okey, ini adalah berkaitan dengan buku tunai runcit. Yang kamu perlu faham ialah apabila diberi maklumat seperti ini, kamu kena kenal pasti akaun-akaun yang terlibat dan kamu kena kenal pasti di analisis bayaran yang mana yang kamu perlu rekodkan. Okey, sebab kebiasaannya semua adalah pembayaran. Tapi kamu tentukan jugalah maklumat ini sama ada penerimaan atau pembayaran. Kadang-kadang ni dalam buku tunai runcit ni akan diberi maklumat-maklumat gangguan seperti membeli alatan pejabat. Jadi itu tak perlu kita rekodkan. Sebab buku tunai runcit ini kita hanya rekodkan untuk amount yang kecil sahaja. Okey, amount yang kecil sahaja. Ini kita boleh sediakan secara komputer iaitu dengan menggunakan Excel. Kamu boleh lihatlah sel-sel dia macam mana kamu nak. Masukkan dia punya formula. Okey. So, kebiasaannya kita akan diberi dokumen seperti ini. Dan berpandukan dokumen, kita boleh buat buku tunai runcit. Ataupun kadang-kadang dia akan bagi maklumat. Okey, dia akan bagi maklumat sahaja kepada kamu. Dan kamu kena rekodkan. Okey, maklumat ni maksudnya sinilah maklumat yang diberikan contoh tadi. Okey, ada dua kaedah. Sama ada dia bagi dokumen, kamu rekod dalam buku tunai runcit, ataupun dia bagi maklumat seperti ini, kamu rekod dalam buku tunai runcit. Jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini kamu boleh faham, dan sebagai rujukan tambahan kamu boleh lihat kepada buku teks iaitu contoh 18 dengan lebih jelas lagi. Okey, seterusnya saya akan bagi latihan kepada kamu dan kamu boleh gunakan latihan itulah untuk kamu kenal pasti lagi macam mana cara untuk sediakan buku tunai runcit. Sekian, terima kasih.